Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Bersama Terkuasa Masjid Al-Muqarrabin Bohok Empiang, Kangan Perlis, tuan-tuan, puan-puan di Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kelimpah kurnianya. Dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan. Di kesempatan pada pagi ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat subuh berjemaah dan kita sambung kuliah mingguan kita, tuan-tuan. Untuk tuan-tuan, hari ini tarikh 18 Januari bersama dengan 5 Jamadil Akhir, dan tajuk kita ni sambungan yang lepas, iaitu berkaitan dengan bab masjid. Apakah larangan, apakah tegahan daripada Allah SWT dan Rasulullah SAW berkaitan dengan masjid ni. Dan tajuk kita hari ini berkaitan dengan larangan meludah dan membuang kotoran dalam masjid. Jadi cerita hari ini berkaitan dengan tak boleh kita suka-suka pergi ludah dalam masjid, bahkan kita buang kotoran dalam masjid. Cuma zaman kita lah ni mungkin tak berapa nak ada lah kot yang jenis duk pergi ludah ikut dah ni. Cuma nak kata zaman Nabi dulu ni benda ni berleluasa. Sebab apa? Masjid Nabi dulu ni lantai dia pada tanah. Dia ada kapet macam kita ni, jubin ke mamar ke tai sebenarnya, dia tanah. Bila tanah ni macam-macam yang berlaku, tuan-tuan. Kita tengok segi apakah cerita tentang ludah kotoran yang berlaku di Masjid Nabi, tuan-tuan. Sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ini, kita akan tengok sikit berkaitan dengan larangan jangan risaukan rezeki kita ni. Kita mela ni PKP sebagainya, ada yang kena buang kerja, ada yang kerja lain sebagainya, macam-macam berlaku. Dan rezeki ni, tuan-tuan, yang kita risau. Sebab apa? Rezeki ni ada, tuan. Dan cuma kita nak tengok tak mana rezeki kita berada, apa yang kita nak buat dan sebagainya, tuan. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Tugas kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka, dan aku tidak minta mereka memberi makan kepadaku. Innallaha huwar razzaq. Justru Allah yang beri rezeki. Saya tahu yang pertama sekali, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah jadikan kita manusia dan jin ni untuk beribadah pada dia. Itu yang pertama sekali. Dan Allah kata apa tadi? Allah akan beri makan kepada kita. Allah tak minta pun kita bagi makan kepada Allah. Allah bagi semua ni dah, tuan-tuan. Makan minum kita, rezeki kita. Kita main, tuan-tuan, seles pinggang, tuan. Daripada kita beranak, tuan, tak ada apa pun. Mak kita dukung kita, bawa kita dalam perut mak tu, apa tu, dalam rahim 9 bulan 10 hari, Mela ni, tuan, bekerja sebenarnya kita besar, tuan. Jadi sepanjang ada masa, tuan, Allah bagi rezeki macam-macam. Nah, kalau anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berusaha, tuan, yakin, tuan, Allah akan bagi rezeki. Usaha tu penting. Bukan kata kita main masjid doa tak mati sat, bagus doa ni, tapi balik rumah sakit lena, tuan, tak buat apa pun, tak pergi ke mana, tuan. Dia mesti berusaha, tuan. Berusaha itu nombor satu, usaha. Last sekali itu tawakal dan doa. Doa tu last sekali, tuan. Bukan doa tu awal. Doa buat apa benda, dia mesti usaha dulu. Usaha, tawakal dan doa. Doa itu akan ikut kita apa kerja buat kita, tuan. Itu yang penting sekali, kita kena berusaha. Anak kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi.
dan Allah berikan rezeki kepada dia di arah yang dia tidak sangka-sangka. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar, tuan. Kan? Kemudian Allah bagi rezeki pula jalan yang kita tak jangka-jangka. Dua rasa hari ni dapat rezeki ikut belah ni, tapi dah Allah bagi ikut belah lain pula, tuan. Dua rasa nak dapat jalan ni, dah Allah bagi jalan lain. Contoh, jadi rezeki ni luas, banyak faktor, banyak jalan, kan? Bahkan tak ada rezeki apa pun hari ni, niaga pun tak apa nak laku sebenarnya. Allah beri kesihatan, tuan. Sihat kita hari ni pun, tuan, itu rezeki. Apa ramai kawan kita, tuan, yang sakit. Mari, tuan, apa COVID-19 dia 14 orang, tuan, 13. Kenapa Padampau, kan? Kalau saya Padampau boleh cek balik. Oh, jalan Santan tu nak pergi ke Masjid Santan tu pun temui Padampau juga. Apa luas, tuan. Sebab ada beranak tu ramai, tuan. Dia kata, tuan, penyakit ni macam-macam, tuan. Kita mungkin kata, depa ni tak jaga apa tu pakai mask lah, konteks sebenarnya. Kita tak kenal, tak tahu, tuan. Mungkin jaga peda-peda pun mai juga penyakit, tuan. Betul kata, tuan. Jadi semua tu ujian. Bagi mereka, ujian mereka sakit. Kita ni macam mana pula. Jadi semua tu kena tengok balik, tuan. Dalam Al-Quran Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Allah, tuan, kata dalam dalil, tuan, Allah tak puji terus ni pada orang yang pergi masjid, yang berzikir sebagainya. Betul Allah sayang kita ni main masjid, kita berzikir, solat sebenarnya. Tapi Allah puji, tuan-tuan, macam mana, tuan? Terus tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah, dia solat. Awal lagu ni, tuan, lebih Allah lagi, Allah puji lagi. Sebab apa? Dia duduk berniaga, tuan, dia boleh tinggal kerja dia main masjid sebab azan. Nak tinggal dok ni, duit dah masuk ni, projek dah masuk ni, kan? 30,000, 50,000, 100,000 contoh. Tapi tak, panggilan Allah itu yang lebih utama. Dia sanggup tinggal kerja dia saat dia main masjid. Tak apa saat lagi, kalau ada rezeki Allah bagi ikut jalan lain pula. Contoh. Nampak, tuan? Jadi, tuan, yang bekerja ni lebih lagi cabaran dia, apa tu dia punya ni lebih kuat lagi sebenarnya, tuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari solat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Nampak, tuan, yang mana lelaki ni, kan, berdagang ni, tengah duk laku, tengah duk hebat ni, dia boleh tinggal kerja dia. Sebab apa? Dia sahut panggilan ilahi, dia main masjid, dia tinggal kerja-kerja dia set. Sebab apa? Utamakan solat, tuan. Ya, tuan, kalau kita boleh buat lagu ni, tuan, kita antara orang yang berjaya, tuan. Kan, hayal solat, hayal falah. Mari kita solat dan mari kita menuju kejayaan, tuan. Kejayaan yang hakiki tu solat, tuan. Bukan kata kerja buat kita yang lain ni, ya itu berjaya juga. Tapi kerja yang sebenar ni, sanggup tinggal kerja lain, solat, tuan. Seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk solat. Ini penting, tuan. Apa ramai kawan kita ni, ya Allah, Tuhanku bagi aku rezeki murah, tambah kedai lagi cawangan, 5 kedai, 10 kedai. Dulu dia main masjid elok, kan? Tapi lah ni, pergi mana? Nur Al-Ustaz, Ustaz. Mana? Pergi Kok Diang, Ustaz. Pergi mana? Padang Besar, Ustaz. Sebab kedai bertambah, kan? Cawangan banyak. Bagus, tuan. Tapi lagi kali dia boleh main masjid, masjid boleh main. Dia boleh solat, tuan. Solat boleh terbuka. Hujung-hujung waktu, solat akhir-akhir, solat pun main masuk waktu lain dah. Sebenarnya, itu cabaran, tuan. Kalau kita boleh tukar, tuan, ibadah ini utama, hak lain itu sebagai sampingan, itu lebih baik lagi, tuan. Untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita nak kerja, tuan. Bukan kita tinggal kerja, kena cari kerja. Sebab apa? Kita nak orang Islam kita kaya, tuan. Bila Islam kaya, tuan, kita boleh bayar zakat, boleh keluar infak, boleh bayar apa? Boleh sedekah. Kita yang memberi, bukan kita yang menerima. Kita yang duk bagi. Bukan kita ni duk terima. Islam nak kita ni yang memberi, lebih baik daripada yang menerima. Jadi kerja itu penting. Tapi jangan jadi kerja itu lalai, kita lupa pada ibadah yang utama. Dan husnuzon kepada Allah. Allah tidak akan membiarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Tuan, kita dalam perut mak dulu ni, siapa bagi rezeki?
Duk minum duk makan lempuk mak tu, apa yang mak makan sebagainya tu tali pusat tu. Pi ke perut mak pi ke pusat kita. Jadi apa yang mak makan, kita pun makan, tuan. Rezeki dah Allah bagi, tuan. Sampai kita 9 bulan 10 hari kita besar, tuan. Enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar bayi enggak bisa apa-apa, cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu, tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai ante besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya nggak dapat rezeki. Ini pelik, tuan. Kita bila bila kecil tu Allah bagi rezeki dah perut mak. Kan? Bila beranak pun keluar di muka bumi, Allah bagi minum susu sebagainya. Mak ayah kita bekerja bagi rezeki sebagainya. Bila main besar, takut. So siapa nak pergi kerja ni, kerja kena buang ni. Ni siapa nak pergi rezeki ni, kata buat lagu ni sebagainya. Tak, dan Allah bagi rezeki bagi kita. Tapi kita kena usaha, dan cari usaha. Tapi rezeki tu ada di mana-mana, tuan. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut nggak dapat rezeki? Uang tu antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Lagi pandai tuan, lagi takut pula. Ada master, ada PhD ni, dia pikat panjang pula, tuan. Jadi tuan, sebenarnya lebih hebat lagi kita, tuan, sepatutnya. Jadi kalau tengok balik apa yang kerja buat kita di dunia ni. Maka jangan seorang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insya-Allah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia. Rezeki yang baik, tuan, rezeki yang cukup. Nak buat apa pun cukup. Nak kata kaya tak kaya sangat, nak kata miskin pun taklah miskin, kan? Jadi kita ni cukup. Apa nak buat boleh, tuan. Itu yang keberkatannya. Jadi kita berusaha, nombor satu bertakwa dan serah pada Allah, itulah sekali. Tapi apa pun kerja buat kita, ibadah itu nombor satu. Okey, tuan, tajuk kita minggu lepas kita ulang kaji sikit. Ulang kaji larangan memakan bawang putih dan merah ketika masuk masjid. Kita bincang hari itu ni, apa cerita dia. Cuma saya nak ulang kaji sikit pagi ni. Pertama sekali daripada Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka telah mereka ni melewati petani bawang merah. Kita lah ladang gandum, ladang jagung, bendang, buat sawah. Di zaman Nabi ni kan ada tempat yang orang duk tanam bawang merah. Kemudian sebahagian daripada mereka ni yang ikut rombongan Nabi turun pergi makan bawang-bawang tadi. Dan sebahagian mereka tak makan. Ada dua jenis, dua golongan. Satu yang makan, satu yang tak makan. Kemudian lalu mereka pun pergi kepada beliau. Lepas habis itu semua pakai nak pergi kepada Nabi. Maka Nabi SAW memanggil orang yang tidak memakannya. Siapa yang tak makan bawang tadi, Nabi panggil dulu. Dan mengakhirkan orang yang lain yang memakannya. Sehingga apa? Sehingga hilang bau dia. Habis hilang bau, baru Nabi panggil mereka yang makan yang golongan yang kedua ni. Jadi yang pertama ni, tadi yang pertama ni tak nampak lagi. Pasal apa Nabi utamakan orang yang tak makan. Orang yang makan ni Nabi mengakhirkan. Jadi nampak? Ada cerita ni nampak macam tergantung sikit. Kita pergi yang kedua, tuan. Pasal apa di lagu tu? Tadi dari Muslim. Dalil yang kedua pula dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang memakan sayuran ini, maka janganlah mendekati masjid kami hingga hilang baunya, iaitu bawang putih. Rupa-rupanya tuan-tuan, yang cekih tadi awal tadi ni Nabi tak suka, tuan. Siapa yang makan bawang ni bau dia betul kuat, tuan. Bahkan mengganggu orang lain. Jadi siapa yang makan bawang ni, iaitu bawang putih, jangan masuk ataupun dekat dengan masjid kami. Jadi cerita dia, siapa duk meratah bawang-bawang ni, jangan duk main masjid. Jadi tak ada orang kita ni pergi meratah bawang. Cuma Nabi kata mulut busuk tu berhati-hati, bagi hilang bau dulu baru boleh main ke masjid. Ni dalil yang kedua. Dalil ketiga pula, pasal apa yang Nabi larang sangat ni? Dia ada kaitan dengan malaikat, tuan. Makan bawang dapat ganggu malaikat di masjid. Itu punya poin besar dia. Rupanya malaikat terganggu, tuan. Apa dalilnya? Dari Jabir, ia berkata, Rasulullah SAW melarang memakan bawang merah dan bawang bakung. Lalu ada satu keperluan yang menyebabkan kami memakannya. Beliau bersabda, barang siapa yang memakan tanaman yang busuk baunya ini, maka janganlah mendekati masjid kami. Kerana malaikat rahmat merasa terganggu, sebagaimana manusia merasa terganggu oleh bau busuknya. Rupanya tuan-tuan, malaikat pun tuan terganggu, tuan. Jadi dalam masjid ni ada malaikat.
Kita baca itu ni, yang malaikat ni dia mendoakan kita, ya Allah Tuhanku, ampunilah si pula, ya Allah Tuhanku, betul rahmatilah si pula dan sebagainya. Dia doa. Mai datang kita tuan, duk makan bawang tuan, bau busuk. Tak doa kita tuan. Itu akibat dia. Maka yang kedua pula, ganggu kawan kita pula. Kan? Mungkin bawang kita tak makan. Durian, petai, apa tu jering ke sebagainya, bau-bau busuk ni pun termasuk juga. Cerita dia kan. Kalau nak makan juga, ni dalil dia. Bawang yang dimasak kemakuhannya telah hilang. Kalau nak makan kena masak benda tu. Bau boleh tuan. Apa dalilnya? Dari Ma'dan bin Abi Talhah bahwasanya Umar bin Al-Khattab pernah berkhutbah pada hari Jumaat. Lalu ia menyebut Nabi SAW dan juga menyebut Abu Bakar. Lalu ia berkata, kemudian sesungguhnya kalian wahai sekalian manusia memakan dua jenis tanaman yang aku tidak memandangnya kecuali ia merupakan jenis tanaman yang buruk, iaitu bawang merah dan bawang putih. Sungguh aku pernah melihat Rasulullah SAW apabila mendapati baunya pada seseorang lelaki di dalam masjid, beliau memerintahkan orang tersebut dikeluarkan ke Baqi'. Orang kata Baqi' ni tuan masjid Nabi, tepi tu rumah isteri Nabi, lalu ni makam Nabi sendiri. Jauh sikit sebelah kiri tu ada kubur Baqi'. Kubur yang para sahabat-sahabat meninggal tuan, di situ disimpan tuan. Baqi' ni tak jauh di tepi sebelah kiri. Apa Nabi buat? Nabi panggil lelaki tadi, suruh orang sahabat-sahabat lain bawa dia pergi ke Baqi'. Seolah-olah macam menghalau dia pergi ke tepi masjid tuan. Barang siapa yang ingin memakannya, hendaklah baunya dihilangkan dengan memasaknya. Kalau nak makan juga, masak tomeh ke apa ke, lepas tu makan, tak ada masalah, hilang bau dah. Kalau tuan-tuan duk pergi meratah bawang tu, nampak sangat lah, bau pun kuat tuan, cengih tuan. Jadi terian pun sama lah, terian ke petai ke apa ke. Nak makan petai ni, kalau nak makan, tunggu Ustaz, habis mayang Zuhur tu, balun lah 2-3 papan ke sebagainya. Tak pun makan awal tu, betul, selit apa-apa, pergi hilang bau tu, bau masjid. Sebab apa? Ada orang kita ni yang tak suka bau tu, selagi muntah lah, selagi dia pening-pening lalat ke, kacau orang semayang. Kacau orang semayang ni, main dosa balik tuan. Itu cerita ada. Jadi jalan penyelesaian dia ada 1, 2, 3 sebagainya. Nak makan juga boleh, kena masak tadi. Jadi tuan tu apa? Dia punya, kalau nak makan juga tuan, dalam masjid tuan menyebabkan gangguan tuan, ganggu orang semayang tadi. Bahkan malaikat tak doa kat kita pula. Itu akibat-akibat kalau kita tuan makan juga bawang ataupun sebagainya tadi. Okey, tajuk kita hari ni tuan. Sebelum tu saya sikit lagi berkaitan dengan membaca Al-Quran setiap hari. Macam mana tuan? Apa kelebihan kita baca Al-Quran setiap hari tuan? إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Betapa indahnya ketika hari-hari kita tak lepas dari baca Al-Quran. Dahulu para sahabat, kata Al-Hasan Al-Basri, ada 3 amal yang para sahabat tidak pernah meninggalkannya setiap hari. Apa itu? Di antaranya membaca Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW yang menganjurkan kita untuk menghatam Al-Quran sebulan sekali. Jadi ada dalil tuan, Nabi beritahu Allah suka manusia ni, hamba dia yang mana al-hal wal murtahal. Baca Quran habis ulang, habis ulang, habis ulang. Bahasa kita ni hatam lah, habis hatam, habis hatam. Dan ada Nabi sebut pula kalau boleh ni sebulan sekali hatam tuan. Pernah terdengar di telinga Rasulullah SAW seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As yang menghatam Al-Quran setiap hari. Ada seorang sahabat ni, apa dia, setiap hari dia khatam Quran kan? Dipanggilnya oleh Rasulullah SAW. Kalau ikut kita ni bagus lah, setiap hari khatam. Tapi Nabi panggil dia, Nabi beritahu apa tuan? Maka kemudian Rasul mengatakan, khatamkan Quran sebulan sekali. Kata Abdullah bin Amr, hai Rasulullah, aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Nabi kata kat dia, wahai Abdullah bin Amr ni kamu hafal sebulan ni sekali. Ya Rasulullah, dia kata sebulan sekali, kurang pada tu pun lebih pada tu, aku boleh. Jadi dia semangat tuan. Kata Rasulullah, kalau begitu hatamkan setiap 15 hari sekali. Kata Abdullah bin Amr, aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Jadi sebulan sekali, kurang pada tu pun aku boleh Rasulullah. Kalau aku tu 15 hari sekali, lebih pada tu pun boleh lagi. Jadi sahabat ni semangat tuan. Kata Rasulullah, hatamkan kalau begitu setiap 7 hari sekali. Kalau tadi ni 15 hari boleh hatam, 7 hari sekali. Kata Abdullah, aku mampu lebih cepat dari itu ya Rasulullah. Nampak dia semangat tuan, kurang pada tu, lebih pada tu pun dia boleh tuan.
Kata Rasulullah, kalau begitu khatamkan setiap 3 hari sekali. Nampak? Kalau nak lagi 3 hari sekali khatam. Lalu Abdullah berkata, aku mampu lebih cepat dari itu ya Rasulullah. Kata Rasul, tidak ada kebaikan orang yang menghatam Al-Quran kurang dari 3 hari. Sebab apa Nabi kata, siapa yang khatam kurang daripada 3 hari, tak ada kebaikan. Boleh baca tu, boleh khatam, tapi tak ada maksud apa. Boleh mulut tu baca-baca, tapi makna apa tak ambil pelajaran pun. Sebab Al-Quran ni bukan sekadar baca, dia mesti faham. Bukan kata faham saja, kena amal. Bukan amal saja, kena habaq kat orang. Nampak tuan, ada banyak tulis Al-Quran. Pertama baca kan, kemudian kita faham, kemudian kita amal, baru kita sebar kat orang. Tapi kita lah ni baca pun jarang-jarang, nak faham lagi dok lah, nak habaq kat orang pakai dok lagi lah kan, nak beritahu orang kan. Jadi panjang cerita lagi. Cerita dia kena rajin baca dulu. Dah rajin baca, kena faham. Lepas tu kita belajar harfiah, belajar tafsir sebagainya. Nak bagi apa? Faham Al-Quran. Tadi Tok Imam baca surah apa tadi? Oh, surah ni cerita tentang apa? Nikmat dunia, nikmat apa? Azab akhirat macam mana? Sonok dia dengar contohnya. Oh, ni tentang apa pula? Kita tahu. Oh, tajuk ni apa dia? Surah ni tentang apa? Ni turun tentang mana? Ni tentang orang apa? Ada pelajarannya. Kita akan kek yang kita. Oh, kita lah ni lebih kurang macam mereka jugalah kan. Orang Yahudi apa, Nasrani mereka Yahudi, tapi sikap Yahudi apa? Jenis zalim ke sebagainya. Kita ni zalim tak? Tanya dia balik. Sebab tu tuan, aku ni ibrah di pengajaran. Maka semenjak itu Abdullah bin Amr menghatam Quran setiap 3 hari sekali. Jadi lepas tu Abdullah bin Amr ni pun dia akan khatam 3 kali sekali khatam. 3 hari sekali khatam. Dia ikut apa yang Nabi beritahu tuan. Di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Maka dari itu ketika kita di bulan Ramadan memperbanyak baca Quran, ketika di bulan Ramadan kita alhamdulillah bisa membaca setiap hari 1 juz, ada yang bisa membaca setiap hari 2 juz. Tujuannya apa saudara? Membiasakan kita untuk senantiasa merenungi Al-Quran, membaca Al-Quran. Berusaha supaya kita terbiasa hari-hari kita dengan melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Sebab apa tuan, kita bulan Ramadan hari ni kita khatam Quran, boleh khatam. Tapi tak setahun sekali itu lah bulan ni. Mai tahun depan pula tunggu Ramadan pula. Baguslah Ramadan kita khatam. Sekarang orang tak khatam terus. Kalau boleh tuan, setiap bulan tu kita khatam. Sebab apa? Nak bawa amalan pada bulan Ramadan tu pi bulan-bulan lain. Sebab Allah ni bukan Ramadan saja. Bulan-bulan lain pun Allah itu ada tuan. Jadi kita seolah-olah macam bulan Ramadan je bulan ibadah, baca Quran, puasa, sedekah. Tapi bila lepas bulan Ramadan, hilang, habis, sunyi. Tak betul tuan. Sebab apa? Ramadan itu tempat kita sekolah, madrasah, latih. Kita apa? Nak pergi sebelah bulan yang lain. Jadi kita nak, kita istiqamah. Puasa kita pun bawa pergi bulan lain. Isnin Khamis kan, bacaan Quran pun bulan-bulan lain kita baca juga. Sedekah pun kita pergi bawa bulan-bulan lain. Itu maksudnya tuan. Supaya setelah Ramadan itu menjadi sebuah kebiasaan hidup kita. Ramadan ini sebagai sebuah pendidikan untuk membiasakan kita membaca Al-Quran. Maka jadikanlah ia kebiasaan kita setelah Ramadan. Kita dekat dengan Quran, kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Rasulullah SAW memberikan motivasi supaya kita bisa membaca Al-Quran setiap hari. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca dalam 1 hari 10 ayat, ia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Jadi kita baca hari 10 ayat, minimalnya Allah tulis kita ni sebagai orang yang tidak lalai, malaikat tulis tuan. Dalam 1 ayat lain 50 ayat. Siapa yang membaca yang 50 ayat setiap hari ditulis sebagai orang yang tunduk. Dan 1 ayat yang lain 100 ayat. Yang tunduk taat kepada Allah tuan. Siapa yang membaca 200 ayat maka akan ditulis untuknya pahala yang sangat melimpah ruah. Masya Allah. Hari Sabtu tuan kita baca Al-Quran. Berapa muka surat ke terpulang. Saya baca 1 ayat dulu, istiqamah. Esok baca satu tu. Mai sebulan pula. Lekat dah sebab apa tu 1 ayat. Kita baca 5 ayat pula. Maintain pula baca setengah muka hari-hari. Jadi tambah nanti baca setengah muka, selang pula 2-3 bulan baca pula setengah muka. Jadi dia jadi jangan-jangan dia kena jadi mali, jadi harian kita tuan. Okey, tajuk kita hari ni, bab masjid larangan meludah dan membuang kotoran dalam masjid. Apa Nabi larang kita ni? Kita buang kotoran, kita buang apa?
kahak kita ataupun sebagainya dalam masjid. Apa dalil dia, tuan-tuan? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Nabi SAW pernah melihat ada dahak. Dahak ni kahak, tuan. Kalau gelemar, tuan, masa kita pelih dah, kotak sila gelemar ni, kahak ni, Nabi tengok ada lekat di dinding kiblat. Masjid Nabi ni ada dinding tu terlekat di dinding kiblat. Maka beliau merasa jengkel ataupun rasa jijik, sehingga nampak muka Nabi pun berubah. Kemudian apa Nabi buat? Nabi menggosokkannya, Nabi buang. Bahasa kita lah ni qoteh lah bahasa dia. Dengan tangannya seraya bersabda, jika seseorang dari kalian berdiri solat, maka sesungguhnya dia sedang berhadapan dengan Rabbnya. Kita berdiri semayang, kita berdepan dengan Allah Ta'ala, tuan. Dan sesungguhnya Rabbnya berada antara dia dan kiblat. Kiblat dengan dia tu Allah berada, tuan. Maka janganlah dia meludah ke arah kiblat. Jangan pergi ludah ke arah kiblat, kan? Tetapi hendaklah dia membuang dahaknya, kahak tadi, ke arah kirinya atau ke bawah kakinya. Kalau tu nak buang juga kahak tadi, bukan buang di depan, buang ke arah kiri ataupun di bawah kaki dia. Kemudian Nabi SAW pun memegang tepi kainnya. Dia ambil kain tepi dia meludah di dalamnya. Setelah itu beliau menggosokkannya kepada bahagian kain yang lain, kan? Kainnya yang lain. Lalu beliau bersabda, atau hendaklah dia melakukan seperti ini. Tuan, isu Ustaz, geli Ustaz, takkan nak ludah kat kain. Cerita dia, tuan-tuan, kita tak batuk, tuan, kita tak kahak, tak sesema, kan? Tak sihat, tuan. Kukman nanti satu masa nanti duduk semayang, Allahu Akbar, batuk-batuk, Allah terkelak kahak, tuan, gelemar, tuan. Contoh, kahak gelemar ni dia bukan najis, tuan, tapi dia kotor, kita geli. Kalau betul kahak ni najis, Nabi akan suruh berhenti semayang, pergi ambil semayang lain. Tapi tak pun. Tapi kahak tadi kita kena urus dengan elok. Sebab tepi kawan kita ni tu semayang, kita ni kahak ni macam mana ni? Cerita dia, kalau tuan ada poket tadi, sapu tangan, seluk poket, buang dalam poket tu. Sapu tangan kan ambil, kita bersihkan, tuan. Tu cara dia. Kalau habis tak ada tadi, macam mana? Nabi ajar, kain dia angkat sikit, kita sapu balik. Kita ludah tadi, kita tengah-tengah bagi hilang, tuan. Tu cerita dia. Kok nanti kok jadi, tuan. Kadang begitu, tu cara dia. Sebab apa Nabi kata ludah di sebelah kiri ataupun bawah ni? Sebab masjid Nabi dulu ni dia tanah. Bila tanah ni, sebab apa? Ni dalil yang kedua dia cerita. Anas bin Malik berkata, Nabi SAW bersabda, meludah di dalam masjid adalah satu kesalahan. Ludah dalam masjid salah, satu kesalahan. Dan kafarahnya, menghapuskan dosanya adalah menimbunnya. Kata, macam mana nak menimbun? Masjid kita ni ada kapet, nak timbun macam mana? Jadi cerita dia, masjid Nabi dulu ni dia tanah. Jadi siapa yang ada kahak sebenarnya tadi, dan kalau dia ludah ke tepi, kiri kanan kiri atau ke bawah tu, lepas habis dia ludah tadi, dia kena kambuh balik, tuan, bagi hilang kotoran tadi. Tu cara dia. Hadis Bukhari dan Muslim. Ni dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, diriwayatkan daripada Abu Zar radhiyallahu dari Rasulullah SAW bahawa beliau bersabda, diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku, amal yang baik maupun yang buruk. Aku lihat di antara amal-amal yang baik adalah sebuah gangguan yang disingkirkan di jalan. Ada benda lintang jalan ke apakah, dia buang benda tu, pokok tumbang ke, dahan ke apakah, ranting ke, dikali. Itu satu kebaikan yang paling minimum. Dan aku lihat di antara amal-amal yang buruk adalah dahak tadi, kahak tadi yang berada di dalam masjid tidak dikubur, tak ditimbunkan, tak dibersihkan. Hadis Muslim. Cerita dia kena banyak, tuan. Jadi kita nak, tuan, kita nak bersih ibadah kita, nak Allah terima, nak bagi semua daripada awal semayang sampai habis, kita nak kita diterima oleh Allah, tuan. Tiba-tiba berlaku lagu ni, kita buat halal balai, jangan, tuan. Hadis Muslim. Yang keempat, diriwayatkan daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, meludah dalam masjid adalah keburukan, dan menanamnya, membersihkannya adalah kebaikan. Hasan, hadis Ahmad, Tabrani dalam Al-Kabir. Nampak? Kalau kita kotor sebagainya tadi, kita kena bersihkan apa yang kita berlaku tadi. Dan kalau kahak tadi, kita buang poket kita ke, kain kita ke, sebagainya. Itu cara dia. Kalau masjid Nabi dulu ni, dia tanah tu, dia bertimbunkan tempat yang mereka ludah tadi, tuan. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang masuk ke dalam masjid lalu meludah atau berdahak di dalamnya, hendaklah ia menggalinya dan menguburkannya.
Jika tidak, maka hendaklah ia meludah pada pakaiannya, kemudian membawanya keluar. Nampak tuan? Jalan banyak. 1, 2, 3, 4 cara yang Nabi ajak kita. Hadis Hasan, Abu Daud dan Khuzaimah tuan. Diriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kamu terlanjur buang ludah di masjid, hendaklah ia menghilangkannya ludahnya itu, agar tidak mengenai kulit orang mukmin atau pakaiannya sehingga engkau menyakitinya. Jadi kena banyak kan. Kawan kita di sebelah ni jangan rasa terganggu. Kita tadi dah kita batuk berkahak dan sebagainya, cuba urus dengan sebaik mungkin. Jadi cerita je, kita bola sapu tangan satu ke, habis tak ada, terbatuk tangan kita ada ni, buh dalam poket ke, pandai-pandailah adjust tuan, bagi hilang tuan dalam poket kita tu. Kalau habis tak ada banyak sangat, barulah kita mufarakah ke, pergi bilik ayak sebagainya. Sebab apa? Nanti ganggu kau kita sebelah sebagainya. Itu jawapan. Cuma batal tak batal semayang, tak batal semayang. Kalau sekadar keluar kahak ni, tapi itu mengotorkan kawan kita tuan. Itu dalil dia tuan. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya masjid-masjid itu tidak layak untuk air kencing dan kotoran. Sesungguhnya masjid itu adalah untuk zikrullah, solat dan baca Quran. Jadi masjid bukan tempat buang kahak, tempat kencing ke, tempat buang najis ke, apa ke, tempat untuk semayang, zikir dan baca Quran. Jadi tempat dia apa? Bilik ayak, tempat untuk kita qada hajat dan sebagainya tadi. Hadis Muslim. Jadi cerita kan, tuan-tuan, jadi lepas ni terjadi cerita ni, kita uruslah kita punya kotoran kita tu dengan sebaik mungkin tuan. Dan Allah alam. Tentang hadis tajuk kita hari ni. InsyaAllah dalam minggu depan kita akan masuk tajuk baru berkaitan dengan larangan mencegah kaum wanita solat di masjid. Macam mana orang perempuan kat belakang ni, boleh tak mereka main masjid? Timbul soalan. Boleh tak boleh? Kalau tak boleh, tak main masjid mereka pagi ni kan mari ke malam ke sebagainya. Ceritanya orang perempuan boleh main masjid, cuma macam mana tata cara dia, apakah dia punya garis panduan sebagainya tentang wanita ni main masjid. Kalau tanya balik nanti, orang perempuan ni masjid dengan rumah mana lebih baik pahala mereka, kita bincang nanti, ada dalil dia. Orang lelaki pula rumah dengan masjid mana lebih baik pahala dia, ada dalil-dalil, semua tu ada dalil. Dan Allah alam. Ada tuan nak tanya apa untuk tajuk kita hari ni berkaitan dengan bab kotoran tadi. Jadi cerita dia, jangan kita duk pi ludah lah ikut dan pi dusat ludah kiri kanan, tak perlulah. Masjid kita ni ada kapek ni, kalau ada terjadi kotor kahak, jadi kita kena cuci tempat tu tuan. Kalau tak buat lagu tu berdosa kita tuan. Allah alam. Ada tuan nak tanya tuan untuk hari ni berkaitan dengan tadi ni baca Quran. Kalau boleh hari-hari baca Quran. Yang awal tadi Allah bagi rezeki kepada kita, usahlah ke mana-mana tuan, cari rezeki, nikmat Allah yang sangat luas. Cuma bila kita ada kerja dengan masjid ni, tinggal kerja kita mainlah masjid untuk utamakan solat ibadah itu yang utama. Kemudian kita sambung balik fantashiru fil ardi khalifah, pilah bertebaran di muka bumi ni, cari rezeki kita. Itu Allah suruh tuan. Kenapa saya berhenti tuan, insya-Allah tuan? Tak ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.